gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang. Selamat pagi dan salam sejahtera semua murid-murid. Kembali lagi dalam iKelas Bahasa Melayu bersama dengan saya, Cikgu J. Jadi saya harap hari ini kita semua dalam keadaan baik dan saya doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan selalu dan sentiasa baik-baik saja bersama dengan keluarga. Amin. Oke, jadi untuk ikhlas kita hari ini kita akan menumpukan kepada satu karangan pendek yang saya rasa kita sudah pun belajar atau benda ni adalah benda baharu. Makanya kita akan mempelajarinya kerana ia akan ditanyakan dalam peperiksaan UASA ataupun ujian akhir sesi akademik yang kamu akan bakal ambil nanti pada tahun hadapan, iaitu bulan Januari 2025. Untuk ikhlas kita hari ini, kita akan tumpukan kepada topik karangan pendek yang dipanggil sebagai rumusan. Okey, rumusan. Karangan rumusan ini ada ditanyakan dalam kertas 1, kod 02/1 kertas bahasa Melayu. Baik. Okey. Apakah perbezaan antara ringkasan dengan rumusan? Okey, untuk pengetahuan juga, dalam tingkatan 2 ini ada kemungkinan akan ada dua bentuk soalan yang akan ditanyakan. Sebelum ini kamu sudah pun belajar bagaimana untuk menulis satu karangan pendek ringkasan. Itu semasa berada di tingkatan 1. Dan semasa kamu berada di tingkatan 2 pada saat ini, kamu akan pelajari satu benda lagi, iaitu karangan rumusan. Okey, apa perbezaan antara ringkasan dan rumusan ini? Okey, ada bezanya. Tapi walaupun tidak ada mengalami perbezaan yang sangat besar ataupun ketara, tapi di sini kita boleh dapat melihat perbezaan antara kedua-dua itu. Dan seperti mana yang saya cakapkan tadi, okey, untuk soalan UASA atau UASA ini, ada dua soalan mungkin akan ditanyakan. Maka kita perlu merefleksikan semula dengan mempelajari semula karangan ringkasan tersebut. Walaupun kamu akan belajar bagaimana untuk menulis karangan rumusan di tingkatan 2 ini. Okey. Jadi apa perbezaannya ringkasan dengan rumusan? Kita balik semula tadilah. Okey. Perbezaannya karangan ringkasan dan rumusan ini, yang pertama adalah kalau ringkasan dia minta untuk memendekkan di mana kita perlu mengambil hanya isi-isi yang penting saja. Okey. Dalam karangan ringkasan ni, kita ada soalannya di mana kita dikehendaki untuk menulis satu karangan pendek berdasarkan kata kunci yang telah diberi. Misalnya, tulis sebuah ringkasan mengenai cara-cara menjadi pengguna bijak. Itu kita sudah, jadi di situ daripada soalan yang kita dapatkan itu, kita boleh mencari isi-isi penting tersebut. Saya harap kamu masih lagi ingat bagaimana kamu cara menulis karangan ringkasan semasa kamu berada di tingkatan 1. Jadi kita cuma hanya perlu pendekkan sahajalah. Daripada satu petikan itu kita pendekkan sahaja lagi. Itu dipanggil sebagai ringkasan. Okey. Daripada kata dasar pun sebenarnya ringkas itu telah diambil lah. Maka kita tahu bahawa kita perlu pendekkan. Okey, kalau rumusan pula, okey. Rumusan adalah di mana kita menulis satu karangan pendek berdasarkan daripada apa yang telah dibaca dan difahami. Dan dari segi soalannya pula, ia tidak ada ditanyakan secara on the spot lah. Maksud itu secara terus di mana kita kena tahu apa yang perlu kita tulis. Contoh soalan kalau soalan rumusan ini adalah tulis sebuah rumusan berdasarkan petikan tersebut. Jadi dia tidak ada kata kunci atau kehendak soalan, tidak seperti karangan ringkasan tadi. Kalau karangan ringkasan tadi adalah tulis sebuah ringkasan mengenai tentang cara-cara menjadi pengguna bijak. Tapi kalau rumusan dia tidak ada ditanyakan seperti itu. Apa yang kita perlu kena buat adalah kita kena baca dan buat satu rumusan di mana kita kena membuat satu seolah-olah kesimpulan kita sendiri. Bagaimana apa yang kita telah faham. Konsep dia macam nilam. Bila satu buku kita telah baca tu, okey, kita akan tulis apa yang kita sudah dapat, apa yang kita dah faham kan itu. Okey, jadi itu namanya rumusan. Jadi di sini kita boleh dapat lihat bezanya ringkasan dengan rumusan. Walaupun dia hampir dekat-dekat, tetapi dari segi cara pemahaman dan penulisan itu adalah berbeza. Okey, jadi harap jangan kelirulah antara ringkasan dengan rumusan ini. Ya. Bagaimanapun juga,
Okey. Walaupun kita sudah pelajari karangan ringkasan, kita, maafkan saya, karangan rumusan ini, kita jangan lupakan, karangan ringkasan ini. Karena karangan ringkasan ini dia boleh jadi akan ditanyakan sekali lagi dalam kertas, Bahasa Melayu tingkatan 2 ini. Walau bagaimanapun juga pelajarilah, karangan rumusan ini, karena ia juga boleh jadi ditanyakan. Maka jadi, kena bersedialah antara kedua-dua tersebut. Senang ceritalah, sila bersedia untuk kedua-dua jenis karangan pendek ini dalam kertas satu. Okey. Jadi sepatutnya kalau karangan ringkasan ini sudah kamu belajar di tingkatan satu dan tidak ada masalah lagi untuk bawa ke tingkatan 2. Okey. Jadi saya ingat ini tidak perlu disentuhlah sebab saya dah sentuh, saya dah saya dah jelaskanlah tadi ya. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada panduan menjawab soalan rumusan. Okey, caranya senang sahaja, mudah dan difahami. Yang pertama adalah baca keseluruhan petikan dan dapatkan gambaran apa yang ingin disampaikan. Ini adalah untuk kita bagaimana mencari idea utama. Idea utama ni adalah di mana kita ingin mengetahui apakah yang sebenarnya ingin disampaikan dalam petikan tersebut. Jadi untuk mendapatkan idea utama tersebut yang dimaksudkan tersebut, kenalah baca. Itu adalah cara dia, kena baca. Kalau kita tidak baca, bagaimana kita hendak mengetahui idea utama keseluruhan yang hendak dibacakan itu. Okay. Setelah langkah pertama telah selesai, iaitu untuk mendapatkan idea utama tersebut, kita pergi kepada cara untuk mendapatkan idea sokongan. Idea sokongan tu maksud dia adalah idea-idea di bawah idea utama tersebut. Di mana idea sokongan ini adalah penyokong ataupun penyokong kepada idea utama yang menjadi tunjang kepada keseluruhan petikan tersebut. Sebagai contoh, kita kena baca petikan tersebut mengenai bagaimana seseorang murid itu mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli. Itu adalah idea utama dia. Jadi idea sokongan itu adalah merujuk kepada cara-cara bagaimana seseorang murid itu mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli. Jadi kita kena carilah apa isi-isi yang terdapat dalam petikan tersebut yang ada dalam soalan. Okey, jadi kena gariskan atau menggarisi isi-isi penting yang ingin dijadikan dalam karangan rumusan. Macam yang saya cakap tadi, dia tidak sama dengan karangan ringkasan. Kalau ringkasan, kita boleh secara on the spot sebab soalan tu dia sudah terangkan apakah yang patut kita kena cari. Tapi kalau karangan pendek rumusan ini tidak ada seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan contoh soalannya supaya kamu boleh dapat tahulah. Okey. Saya rasa untuk setakat ni tidak ada masalah. Untuk mencari idea utama dengan idea sokongan ni, saya rasa kamu bolehlah untuk melakukannya. Asalkan kena baca. Itu sajalah cara dia. Okey, untuk memulakan rumusan, okey, apakah ayat yang perlu kami tulis cikgu? Okey, itu yang selalu ditanyakan. Jadi untuk memulakan karangan rumusan ini, mulakan dengan ayat petikan membincangkan tentang apa? Okey, tentang apa? Antaranya ialah masukkanlah isi-isi sokongan yang kamu sudah jumpa itu. 5 atau 6 isilah. Gitu ya. Okey. Kesimpulan dan cadangan mesti tidak terdapat dalam petikan. Maksud dia kita kena buat sendirilah. Kita kena buat sendiri dalam karangan rumusan itu. Macam mana kita nak buat adalah mestilah kita kena baca, kan? Kesimpulan dan cadangan ini kita yang kena fikirkan sendiri. Dan ia mesti berkaitan dengan apa yang kita sudah bacakan dalam soalan tu. Baca petikan dalam soalan itu. Okey? Jangan salin bulat-bulat. Kena olah sendiri. Buat ayat sendiri tetapi tidak mengubah maksud petikan asal. Maksudnya apa? Yang kita masih lagi boleh fahamlah. Okey? Jangan salin bulat-bulat. Sebab kalau kita salin bulat-bulat, ia akan mempengaruhi markah bahasa. Okey, sama saja seperti karangan ringkasan, karangan rumusan adalah 15 markah di mana 10 markah adalah untuk markah isi dan 5 markah adalah untuk markah bahasa. Jadi kena jagalah kedua-dua komponen tersebut untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 10/15. Okey. Jangan lupa juga semak rumusan. Okey. Setelah selesai kena semak kembali. Pastikan tiada kesalahan ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Catat jumlah perkataan di dalam kurungan pada bahagian bawah di sudut sebelah kanan.
buat macam ni lah. Saya rasa kamu pun sudah tahu sendiri kan macam mana cara penulisan dia. Kamu kira dan tuliskan jumlah perkataan yang kamu sudah kirakan itu. Okey, kita selesai mengenai tentang panduan, menjawab soalan rumusan ini. Seterusnya kita pergi kepada, okey, yang ini saya ingin memperkenalkan ataupun saya ingin, memperkenalkanlah. Okey, untuk menulis karangan rumusan ni, dia ada ayat-ayatnya sendiri yang kita perlu kena buat. Jadi ini saya panggil sebagai rumusan pasang siap ala Cikgu J. So ini yang saya cadangkan kepada kalian semualah. Okey, untuk pastikan kamu tidak kekeringan idea dalam menulis karangan rumusan ini, saya cadangkan gunakan ini. Rumusan pasang siap ala Cikgu J. Okey. So di sini ada 3 perenggan yang kita perlu kena tulis. Okey. So yang perenggan pertama ni adalah untuk pendahuluan. Jadi kita kena mulakan dengan petikan membincangkan tentang apa. Idea utama ni adalah kita kena cari sendiri. Bagaimana kita buat begitu? Kita kena bacalah. Itu saja. Baca. Kalau tidak baca memang saya tidak tahulah apa yang kamu akan ingin temukan dalam sesuatu petikan tersebut. Okay. Tidak ada cara lain, memang kita kena baca. Okey. Itu untuk perenggan yang pertama. Kita kena buat untuk pendahuluan. Tulis pendek saja, tidak perlu panjang. 1 ayat sudah cukup. Okey. Perenggan yang kedua adalah untuk isi-isi sokongan atau idea sokongan. Jadi saya cadangkan, kamu kena cari dan tulis sebanyak minimum 5, maksimum 6. Tapi digalakkan tulis 6 lah. Sebab di kuartiri nanti kalau kita tulis sampai 5 kita cari 5 idea je kan. 5 idea tu adalah 5 ayat kan. Dia akan kurang daripada 80. Tapi kita kena jaga-jaga jugalah. Jangan sampai lebih daripada 100. Oleh itu, kena buat 1 ayat saja. Jangan tulis banyak lebih daripada 1 idea untuk 1 isi yang kamu sudah tuliskan itu. Jadi, penanda wacana yang saya boleh cadangkan di sini kamu boleh gunakan antaranya ialah untuk idea 1, selain itu untuk idea 2, di samping itu untuk idea 3, seterusnya untuk idea 4, tambahan pula untuk idea 5 dan akhir sekali untuk idea yang ke-6. Okey, itu untuk perenggan yang kedua. Buat satu perenggan yang kedua, rangkumkan semua sekali. Jangan buat asing-asing, rangkumkan semua sekali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara penulisan dia menggunakan rumusan pasang siap ala Cikgu J. Okey? Okey, yang ketiga adalah kesimpulan. Perenggan ketiga adalah ayat kesimpulan. Buat 1 ayat sahaja. Seperti mana yang kamu buat di perenggan yang pertama pada idea utama tersebut. Jadi kita mesti mulakan dengan perkataan kesimpulannya. Okey. Ayat kesimpulan ambil daripada idea utama. Jadi kita kiranya macam copy paste lah balik daripada pendahuluan tersebut. Buat secara ringkas dan padat. Itu saja, tidak perlu tulis terlalu panjang. Maksudnya itu terlalu panjang adalah lebih daripada 1 ayat. Maksudnya itu ada 2 ayat lah dalam kesimpulan tu. Okey. Jadi kenapa saya menggalakkan untuk tulis 1 ayat saja bagi semua komponen 3 komponen ini? Salah satunya adalah untuk pastikan kita tidak mahu ada markah dipotong, terutamanya dalam markah bahasa itu. Jadi semakin panjang kamu tulis, semakin banyak markah di kuartiri akan dipotong. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi kita tidak mau nanti markah untuk soalan semudah begini akan dikurangkan. Jadi maksudnya di sini adalah sepatutnya soalan ini kamu dapat markah yang tinggi, tidak dapat markah tinggi. Sebab kenapa? Sebab kamu mengabaikan apa yang saya telah katakan tadi lah. Iaitu jangan tulis lebih daripada 1 ayat. 1 ayat saja sudah cukup. Tapi kena kawal jumlah perkataannya. Ya, maka itu asal.
tulis ayat sendiri tetapi tidak mengubah maksud asal. Maksudnya itu yang selagi kita masih lagi boleh fahamlah apa yang kamu tuliskan itu. Yang penting berkaitan dengan apa yang kamu sudah bacakan. Untuk pastikan karangan rumusan tidak lebih 100 patah perkataan, ambil 5 idea sokongan atau isi penting saja. Jadi macam yang saya kata tadi, okey, di sini saya senaraikan ada 6 yang patut kamu kena cari. Tetapi kalau andai kata, kalau kamu tiada apa lagi yang kamu hendak cari, 5 saja pun sudah cukup. Jadi kena gantikanlah tambahan pula itu pergi kepada akhir perkataannya saja. Yang tinggal perlu dimasukkan adalah idea kamu daripada petikan yang kamu sudah bacakan. Ada faham kepada cara penulisan rumusan ala Cikgu J berdasarkan daripada yang inilah. Saya harap kamu boleh gunakan nanti semasa kita macam mana cara pemahaman kamu setelah kamu menonton e-class ini. Baik. Okey, begini ini adalah cara bagaimana untuk menulis rumusan ala Cikgu J. Okey, yang saya tandakan berwarna merah ini adalah patut kamu kena isi. Jadi kamu yang perlu kamu kena hafal adalah perkataan-perkataannya. Jadi bila kamu hafal saja perkataan yang saya telah berikan ini, sudah masuk sebahagian daripada 15 markah tersebut. Dan jangan lupa tulis berapa jumlah patah perkataannya di sebelah kanan. Ini ya, saya rasa kamu pun tahulah kan, tidak ada masalah lah. Okey, begini saja. Okey, yang semua ni datang daripada jadual inilah, yang ini, jadual yang rumusan pasang siap ini. Baik, kita melanjutkan seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan, arahan soalannya. Kan di bawah ini dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat Anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey. Jadi petikan di sini kita dapat yang secara pendek di mana kita boleh dapat memperoleh apakah idea-idea itu dengan mudah, ya. Jadi di sini apa yang kita perlu kena buat adalah membaca. Okey, kita kena baca daripada awal sehinggalah akhir supaya kita boleh dapat tahu apakah isi-isi penting yang kita ingin dapatkan. Okey, jadi kita baca sajalah keseluruhan. Kemudian setelah kita selesai, kita menggunakan rumusan pasang siap ala Cikgu J. Jadi di sini kita boleh jadikan dia sebagai panduan sebelum kita menulis dalam bentuk perenggan. Kita mulakan daripada idea utama di mana kita akan membuat satu pendahuluan satu perenggan. Okey, ini kita buat pendahuluan lah untuk idea utama ini. Jadi, secara ringkasnya, berdasarkan daripada petikan yang kita dah bacakan tadi, kita perlu memulakan petikan membincangkan keistimewaan murid pintar. Yang ini kita kena cari sendirilah. Kita kena tahu apakah idea apakah yang ingin disampaikan secara keseluruhan berdasarkan petikan yang telah dibacakan tersebut. Okey, seterusnya perenggan kedua adalah kita mencari 5 isi penting. Jadi kita masukkan ke perenggan kedua. Ya. Okey, antaranya ialah idea yang pertama. Okey, yang ini kita boleh cari dalam petikan yang kita bacakan itu. Yang tadilah ini. Yang ini ya. Okey. Okey, seterusnya selain itu, idea kedua, di samping itu, idea ketiga, seterusnya idea keempat, tambahan pula idea kelima, dan kita buat satu perenggan lagi, perenggan ketiga, iaitu kesimpulan. Kesimpulan ni kita kena buat kesimpulan kita sendirilah. Kita buat satu penutup di mana selepas kita baca, kita perlu kena tulis kesimpulan kita sendiri. Kesimpulan tidak ada dalam petikan dalam soalan itu. Kita kena buat sendiri. Okey, apa-apa sajalah. Tidak ada masalah. Yang penting mesti berkaitan daripada pendahuluan tadi. Sebab kita akan mengambil semula di perenggan ketiga ni, kita kena ambil semula daripada pendahuluan idea utama tadi. Jadi sudah ada 3 perenggan yang kita perlu kena tulislah. Dan untuk pastikan kita tulis dalam ayat yang betul, kita gunakan rumusan pasang siap ala Cikgu J. Ya, faham setakat ini?
Okey, seterusnya kita pergi kepada, okey, ini adalah cara penulisan selepas kita sudah buat pasang siap rumusan tadilah yang ini, jadual ini. Okey, terus kita akan jadikannya sebagai satu karangan pendek seperti ini. Okey. Jadi pada perenggan yang pertama di sini, okey, petikan membincangkan. Okey, yang merah ni adalah kita kena cari sendirilah. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, yang perenggan kedua inilah bermulanya antaranya ialah sehinggalah akhir sekali. Dan perenggan ketiga adalah kesimpulannya. Kena cari sendiri yang berwarna merah ni. Pada jumlah perkataan ada 75. Jadi dicadangkan untuk tambah lagi satu idea sokongan supaya dapat cukupkan sekurang-kurangnya 80 patah perkataan. Adakah ia kurang daripada 80 boleh mengurangkan markah? Boleh, ia akan kurangkan markah. Jadi pastikan sekurang-kurangnya 80. Barulah selamat daripada markah dipotong. Tapi itu tidak termasuk lagi dengan kalau ada kesalahan-kesalahan kecil lah, seperti kesalahan tanda baca dan juga tata bahasa lah. Itu tidak dikira lagi. Jadi setakat ini adalah cara bagaimana secara ringkas penulisan karangan pendek rumusan. Jadi adakah ia senang ataupun sukar? Bagi saya sini senanglah untuk kita ikut. Asalkan kamu menonton ikhlas ini ya. Jadi setakat ini itu saja untuk ikhlas kita pada hari ini. Okey, selepas ni kita akan mencuba buat satu latihan setelah kamu okey untuk menguji pemahaman kamu. Kita tengoklah bagaimana cara kamu menulis pula. Okey, saya harap kamu dapat sesuatu, hasil pembelajaran sesuatu pada hari ini. Okey, dan gunakan pengetahuan ini untuk persediaan ujian sumatif dan juga peperiksaan pada masa akan datang. Itu saja daripada saya untuk ikhlas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih.